Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan program kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Abdullah Al-Mubarak. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma tawwil a'marana wa sahhih ajsadana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa hassin akhlaqana wa nawwir qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-jannati wa ja'alna min ahli al-firdaus wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al majlisana hadha majlisan mubarakan li ashabina wa ahlina wa jiranina wa duyufina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Abdullah Al-Mubarak atas bacaan doa sebentar tadi. Pertama sekali, bagi pembuka bicara, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada para panelis kerana sudi mengeluangkan masa berkongsi ilmu serta pengalaman kepada para pelajar FPG. Sebelum itu, marilah kita mengenali serba sedikit tentang para panelis kita pada hari ini. Panelis pertama kita iaitu Dr. Sidi Ahmad Luqman bin Ruslan. Beliau berumur 30 tahun, merupakan alumni daripada University Alexandria Egypt dalam jurusan Bachelor Dental Surgery dan telah menamatkan pengajian beliau pada tahun mohon maaf, dengar ke suara? Dengar. Okay. Saya ulang sekali lagi. Pertama sekali, sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada para panelis kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu serta pengalaman kepada para pelajar FPG. Sebelum itu, marilah kita mengenal serba sedikit tentang para panelis kita pada hari ini. Panelis pertama kita iaitu Dr. Sidi Ahmad Luqman bin Ruslan. Beliau berumur 30 tahun dan merupakan bekas pelajar daripada University Alexandria Egypt dalam jurusan Bachelor Dental Surgery dan telah menamatkan pengajian beliau pada tahun 2015. Beliau merupakan seorang owner dan juga dentist di beberapa buah dental clinic, iaitu di Klinik Pergigian Dr. Sidi yang telah mempunyai 2 branch di Malaysia, Star Dental Clinic di Putrajaya, East Coast Lab Dental, dan merupakan seorang owner kepada coffee shop coffee shop iaitu zofi.trg. Bergerak terus kita kepada agenda seterusnya iaitu panelis kita yang kedua. Beliau diberi nama Encik Muhammad Safwan bin Zulkifli, berumur 33 tahun, merupakan seorang alumni daripada Universiti Teknologi Petronas dalam jurusan Degree in Petroleum Geoscience. Beliau merupakan eksekutif geoscience di Petronas dan merupakan owner kepada Star Dental Clinic Putrajaya. Itulah serba sedikit berkenaan latar belakang para panelis kita pada malam ini. Sekarang mari kita mulakan program kita iaitu round pertama, iaitu soalan pertama yang akan diajukan kepada Dr. Sidi adalah bagaimana perjalanan Dr. Sidi selepas beliau tamat pengajian. Dengan segala hormatnya, saya menyerahkan
majlis ini kepada Dr. Sidi. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum. Selamat petang untuk semua hadirin-hadirat yang join malam ni. So saya Dr. Sidi Ahmad Luqman bin Roslan, grad from Alabs Mesir. Boleh panggil Sidi lah, Sidi Luqman. Saya panggil Dr. Sidi lah. Alright. Jadi untuk perjalanan saya selepas saya grad, actually saya grad tahun 2015. And then saya start kerja 2016. Saya kerja government almost 1 year. Setahun habis compulsory service. Boleh dikatakan saya turun resign lah. So the first klinik yang saya buka adalah klinik gigian Dr. Sidi lah di Terengganu. Then after 3 years saya buka Dr. Sidi tu, saya buka Star Dental. And then the third klinik tu baru Dr. Sidi yang second branch lah. So perjalanan orang kata lepas grad tu macam mana, saya lepas tahun tu memang saya ada plan lah untuk orang kata untuk buka klinik lah. Sebab semasa saya kerja di government, isu yang saya tengok adalah banyak treatment yang saya tak boleh buat lah di government sebab limited resources kan from yang semasa bekerja di government. Saya tekad lah, saya boleh kata tekad untuk saya open my own clinic lah. Masa tu boleh dikatakan ada isu sikit lah sebab I'm the youngest dentist lah yang resign and orang kata buka private clinic. Lepas tu itulah saya just tawakal and then macam mana orang kata saya boleh survive lah. Semasa lepas saya resign tu, saya banyak attach dekat klinik private dengan doktor klinik private lah, and also saya ada attach dengan doktor-doktor pakar. Jadi orang kata ambil pengalaman lah kan. After that saya start buat orang kata klinik lah. For the first I think 6 months saya banyak buat basic treatment lah, as in filling, scaling, cabut apa semua. Masuk tahun kedua, saya pergi kelas braces and then baru saya start lah braces, veneer and yang kata yang treatment yang agak susah ni lah. As for now, klinik Dr. Sidi kita ada 5 dentist. 5 dentist yang bekerja dengan saya. Star Dental ada 2 dentist lah yang bekerja di Star Dental. Jadi untuk klinik ni saya sekarang ni banyak buat braces and crown and veneer lah. For surgery, implant banyak my wife dengan ada dentist lain lah yang buat. Sebab personally saya kurang minat sikit anything surgery. Tapi yang awal-awal tu buat semualah. By the way, participant kalau nak celah-celah nak tanya boleh tanyalah. Ni saya tak nak lah macam like serious one way punya conversation Kalau boleh nak tanya you just tanya je lah. So sedikit sebanyak macam tu lah saya punya perjalanan. Kalau ada nak tanya boleh tanyalah Nak tanya spesifik ke apa ke boleh tanyalah. So saya boleh bagi kepada ni lah, fungsi majlis balik Boleh. Okey ke? Dengar je kan saya cakap tadi? Dengar doktor, dengar. Dengarlah. So ni lah sedikit sebanyak lah saya tunjuk perjalanan saya lah. 2016 saya buka klinik first, second 2018 Star Dental Putra Jaya. Nampak kan skrin kan? Ke tak nampak? Tak nampak doktor. Tak nampak Saya ada buka slide ni. Sekejap. Sorry. Share screen. Okay, sorry. Alright, sorry. So inilah sedikit sebanyak kata perjalanan saya lah. 2016 saya buka klinik pergigian Dr. Sidi dekat Terengganu.
2018 saya buka klinik Star Dental dengan Cik Safwan lah. And then yang ketiga kepada Dr. Sidi juga di Terengganu. Yang Zofi ni kedai kopi. Yang tahun ni baru buka dental lab. Secara ni lah. Tapi hanya buat untuk denture and ni lah. Crown bridge belum lagi lah. Okay, and then this is gambar sikit lah Ni klinik first dekat Gombadak, Terengganu. Alright, so this is klinik Star Dental dekat Putrajaya. Ya, nak melawat boleh. Kalau nak melawat Putrajaya boleh contact Cik Safwan nanti. Kalau nak datang Terengganu boleh contact saya sebab saya banyak dekat Terengganu lah. So this is our third branch. Yang ni saya buka sebelah-sebelah, maknanya klinik dengan kedai kopi. So this is Terengganu punya yang third branch. And sebelah tu kedai kopi. And also ni baru lab yang baru kita buka lah. Baru operate around 2 and 3 months lah. So banyak macam tu lah daripada saya. Ada nak tanya boleh tanya Doktor, tadi dah cakap yang doktor ada buat beberapa bisnes. Okay. Sekarang kan musim COVID, jadi bisnes doktor terkesan tak? Ni saya minta Cik Safwan boleh jawab. Untuk yang bisnes lah, actually bisnes ni memang ada ups and downs lah. Cumanya bila bercakap tentang bisnes, bila kita buka klinik ni boleh dikatakan a stable business lah. Sebab apa, kita ada passion kita ada passion flow apa semua. Memang kalau ikut memang musim COVID tu agak terkesan lah. Agak terkesan especially yang Putrajaya. Sebab apa, yang klinik kita ni terletak di tengah-tengah 3 daerah. 3 daerah. Jadi masa COVID tu kan tak boleh nak rentas daerah kan. So banyak patient yang postpone dengan cancel appointment lah. So masa tu orang kata agak terjejas lah. Tapi kita manage to survive during that period. So sekarang ni dah jadi endemik kan. So boleh dikatakan Alhamdulillah bisnes dah doing good. InsyaAllah orang kata tak ada apa-apa lah. Sebab bisnes ni memang orang kata apa kalau tanya saya, if you do good, maknanya buat betul-betul insyaAllah dia akan berjaya lah. Macam tu lah. Tapi memang terkesan lah sikit masa COVID dah itulah. Assalamualaikum doktor. Assalam. Saya pelajar tahun 5, saya nak tanya doktor. After doktor dah resign tu, doktor decide untuk buka klinik tu, doktor ada macam belajar dekat mana-mana ke cara untuk buka klinik, lepas tu cara bisnes ni lah dan macam mana untuk sustainkan klinik doktor? Okay, untuk that one, first masa awal-awal tu memang biasalah tak pandai apa semua kan, boleh kata tak tahu apa lah. So what I do is, saya banyak pergi attach dekat klinik KL, which I would say saya tak kenal pun owner dia siapa. I just like contact doktor-doktor private dekat KL ni. Banyaklah Dr. Linda, Dr. Khairul, Dr. Alan, nama-nama yang tu lah yang saya selalu datang. Macam saya tak kenal, kata, doktor boleh tak saya nak buka klinik, boleh tak doktor ajar saya macam mana kata, kalau ikut memang malu lah sebab tak kenal ni, tapi yelah business memang you have to do like that lah. So saya banyak berguru dengan boleh kata orang yang saya tak kenal, yang sekarang ni dah jadi kawan rapat lah. So untuk business part tu banyak je kelas-kelas beyond, kalau tahu kan kelas Abdul Basit, banyaklah
Hasbu brother, you can learn from that lah. Macam saya dulu, saya banyak belajar dengan kelas-kelas macam tu, and also my family lah, sebab my mum pun buka klinik medical. Actually kelas tu banyak, cumanya kena carilah. Okay, sama ada pergi kelas berbayar ataupun pergi menuntut, orang kata pergi cari macam doktor-doktor ke yang dah buka klinik. Nak jumpa saya pun boleh. Kalau nak apa, okay, you plan, okay, nanti nak kerja setahun 2 tahun je government, lepas tu nak resign. Okay, you can ni lah, jumpa saya. Mana kita akan beritahu lah macam ni. Yang kita boleh share lah apa yang kita tahu lah. Macam tu lah. Tapi kalau nak kelas-kelas tu saya boleh bagi link lah untuk kelas-kelas yang business tu. Kelas-kelas dental tu banyak je lah mana-mana kan. Dekat universiti ada buat, yang MDA ada buat. So invest in yourself. Invest as in invest, contoh beli pergi kelas dental, pergi kelas business, and also beli loop, benda macam tu lah untuk awal-awal ni lah. So harap menjawab soalan Jawab doktor, terima kasih. Assalamualaikum doktor. Salam. Nak tanya, saya pelajar UI, nak tanya. Doktor kan buka klinik time muda kan? So, Okay. Nak tanya apa cabaran buka klinik waktu muda tu? Okay. Terima kasih. Okay, cabaran buka waktu muda. Okay, I think the most challenging part is kita punya experience tu kurang lah. As in, kalau orang lain dah kerja 4-5 tahun, lepas tu dah ada pengalaman. Jadi kalau baru kerja ni, dia boleh dikatakan kita punya skill dan experience tu kurang. Jadi kita nak convince patient untuk buat treatment, satu, dengan kita nak rawat tu kadang-kadang ada complication. Contohlah dia bagi, okay, you nak cabut gigi. Kalau yang dah lama, dah pro kan, mesti tak ada patah, dah cabut cepat pun semua. Kita ni kadang-kadang cabut gigi patah. Lepas tu, dah ni, orang kata frust dah ni. Sebab, okay, kalau you masuk government, kalau ada complication, gigi patah ke apa semua, you still ada doktor lain untuk tolong. Okay, kalau you duduk dekat private, you seorang je dalam klinik tu. Macam mana pun you kena buat sampai jadi. Tu one of the ni lah, orang kata psychological punya part lah. Memang kalau ada complication memang takut lah. Secondly, macam crown, bridge. Actually yang kita belajar 5 tahun tu tak cukup untuk buat, orang kata apa, treatment tu lah dengan bagus lah. Jadi masa tu I think saya punya pemikiran lah, kalau saya stay government, bridge, RCT tak boleh nak buat, so still orang kata kalau let's say lah kerja 5 tahun pun kat government, kalau tak buat, masuk private nak buat tu pun still macam blur-blur, takut-takut lah kan. Jadi masa tu orang kata kena orang kata apa ayat dia, buat je lah macam tu, buat je as long as we do not do harm to patient lah. So apa yang kita tak boleh buat, contoh masa saya kerja tu ada patient request nak implant, ada patient request nak braces. That time saya tak buat lagi. So apa yang saya buat, saya panggil doktor pakar, saya panggil doktor-doktor yang boleh buat treatment tu dekat klinik. At the same time, saya belajar time tu. Saya tengok doktor ni buat, lepas tu saya pergi kelas apa semua, kita start buat lah dengan simple case, and then kita progress lah dengan yang case susah-susah apa semua. Tapi yang awal-awal tu isunya, I think isu nak convincekan patient dengan kita akan rasa macam adakah aku buat yang terbaik untuk patient lah. Sebab yelah experience tak banyak kan, kadang-kadang ada complication. Time benda tu yang akan membuatkan kita stress kan. Macam student kan, you sekarang ni macam you all
Kalau you cabut gigi semua patah, mesti you stress kan. Sampai teringat-ingat masa nak tidur pun fikir macam mana lah passion tu. Okey ke tak. Benda yang sama saya rasa lah. Especially kalau ada complication masa buat treatment lah awal-awal tu. Sebab anything, kita seorang duduk dalam klinik. Jadi apa-apa, kita lah kena handle. Lepas tu yang lain tu, kata external je lah. Bab bisnes apa semua tu normal lah Awal-awal bisnes tak okey. Awal-awal tu duit tak ada. Duit tak ada apa semua, bisnes pun awal-awal passion tak ada. Benda tu normal lah. Bila as time goes on, beberapa tahun tu, kita akan accumulate passion. Passion akan datang. Kalau we do good, maknanya kita buat passion satisfied with the treatment everything, dia akan datang balik semua. So sekarang ni dah almost 6 years lah. So alhamdulillah passion flow dah cantik apa semua. So alhamdulillah lah. Awal-awal tu isu benda macam tu lah yang saya cakap. Okay, Puan Nur Atira. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. CD. Jika para pelajar ada soalan yang ingin diajukan lagi, boleh simpan dulu soalan itu. Kita boleh ajukan di round-round seterusnya. Sebab kita nak mulakan round untuk Encik Safwan pula. Tapi sebelum itu, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. CD atas perkongsian beliau tentang perjalanan beliau dalam bidang pergigian dan juga bisnes, di mana berbagai rintangan yang telah beliau lalui, namun tidak mematahkan semangat beliau untuk teruskan perjalanan atau perjuangan beliau hingga berjaya memiliki beberapa cawangan klinik dan juga kedai. Jadi untuk round pertama ini kita teruskan kepada Encik Safwan dengan soalan, bagaimanakah Encik Safwan boleh cenderung untuk memulakan bisnes ataupun membuka klinik pergigian di mana ia sangat bertentangan ataupun sangat perjalanannya sangat lain dengan jurusan yang Encik Safwan ambil di universiti. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua bakal-bakal doktor yang hebat lah, insyaAllah. Okey. Sebelum saya proceed kepada soalan tu, saya sangat berminat dengan topik ni lah. Dia persoalan kepada dentalpreneur. Okey, kalau saya boleh olah kepada tajuk tu kan. Sebenarnya benda ni, tajuk ni kalau kita nak praktikalnya sangat susah. Sebab apa? Dia ada dua attribute kat situ. Maksudnya dua benda. Satu adalah berkenaan dengan dental, which is benda yang klinikal lah yang korang memang buat. And then satu lagi berkenaan dengan entrepreneurship, maksudnya business. Jadi tak semua doktor boleh macam mana? Semua doktor dia boleh start business private, tapi tak semua doktor boleh sustain the business. Itu benda yang dua benda yang berlainan lah. Ramai je sebab benda ni kita boleh tengok masa COVID dari itulah. So siapa-siapa doktor yang hanya dia bagus dalam clinical, dia tak mampu nak survive. Tapi kalau doktor yang ada dua-dua benda ni, which is business punya knowledge, mindset, dan juga dia bagus dalam clinical, so dia boleh survive. So kita boleh nampak lah kalau kita ada benda yang tak boleh control, environment yang kita boleh control, so kita boleh tahu kat situ siapa doktor mana yang ada kriteria dentalpreneur ni. Okay, so kita kena pegang lah pada dua benda tu. Jadi kalau nak buka klinik, kita kena ada dua benda. Kita kena bagus dalam clinical, satu lagi kita kena bagus dalam business knowledge. Okay, berkenaan dengan soalan bagaimana saya boleh cenderung untuk mula bisnes klinik walaupun banyak risiko dan saya bukan dari bidang tu. Okay, saya geologis, maksudnya saya lah antara salah seorang yang
cari minyak dan gas dekat Malaysia ni untuk support Petronas lah. Okey. Daripada pengalaman saya bekerja selama 7 tahun tu, saya ada limitation tau. Limitation dari segi saya punya effort tu tak setimpal dengan apa yang saya dapat. Kalau kat sini saya cakap dari segi gaji lah. Walaupun orang kata okey Petronas tu gaji bagus, stabil, secure apa semua kan. Tapi saya rasa saya punya effort sepatutnya dapat lebih daripada itulah. And then that's why saya rasa okay, satu lagi, kalau kerja dengan orang ni banyak kena control lah. Kalau bos nak minta ni, kita kena provide apa semua tu. Dan kita tak ada independent untuk buat apa yang kita nak. Okay, so daripada situ saya rasa bisnes lah salah satu cara untuk saya keluar dan saya nak buat apa yang saya suka. Okay, yang kedua, saya memang minat bisnes daripada kecil sampai besar. Saya buat macam-macam bisnes. Saya pernah jual krim, jual ikan laga, buat bas chartered, macam-macam lah. Start daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sampai kat U. So itu memang saya punya minat, tapi minat tu hanya sekadar buat duit. Tapi saya tak boleh nak manage duit tu. Walaupun saya dah buat banyak bisnes, tapi selepas beberapa tahun saya fikir kat mana duit tu. Right, so kena ada knowledge lah untuk macam mana nak manage duit tu. Okay, yang ketiga, saya ada opportunity untuk buat bisnes tu dari segi saya kahwin dengan seorang dentist. Okay, so daripada situ saya aim kita buka klinik lah. So alhamdulillah dapat buka dengan Dr. Sidi. Sebab sebelum buka tu wife saya ni lebih suka buat clinical lah. Dia semasa dia kerja di klinik Setiu Terengganu. And then sampai satu tahap dia dah jadi senior dan bos suruh dia masuk management, and then dia tak suka. So dia mengadu kat saya apa semua, and then dia kata dia nak move on kepada private sebab dia rasa dekat private tu lebih banyak benda yang dia boleh buat. Okay, so dari situ saya fikir-fikir and then decide untuk buat klinik lah. And then alhamdulillah sebenarnya plan dalam masa 2 tahun lagi, tapi Dr. Sidi datang and then dia propose kat saya apa semua, and then kita decide untuk buka jadi partnership lah. Alright. Okay, daripada 4 benda yang saya cakap tadi tu, itu semua minat saya lah. Minat cita-cita dan benda tu cenderung kepada saya untuk buka klinik. Tapi untuk buat klinik ni, banyak benda saya prepare. Okay, dari segi knowledge lah. Maksudnya, okay, saya sebagai geologis, tapi saya nak buka klinik dan tak ada yang proper punya business knowledge. So apa yang saya buat, YouTube, Google tu adalah cikgu saya yang pertama lah untuk saya belajar dari segi business. Macam financial, market business, and then risk management dan semua tu. Itu yang saya belajar dulu, betul-betul saya faham bisnes macam mana, baru saya proceed untuk buka klinik. Alright. So, faham tak? Alright. Okay, untuk tips saya yang pertama untuk bagi kepada bakal-bakal doktor ni, kalau yang kepada siapa yang nak buka bisnes, nak buka klinik, first thing, jaga financial masing-masing, jaga cash flow. Bermaksud, walaupun korang dah start boleh masuk sebagai doktor, and then korang dah rasa ada satu ranking dalam masyarakat, maksudnya orang cakap, oh doktor apa semua. Tapi jangan sekali-kali merasakan kita ni dah ada duit banyak. Okay,
Sebab apa? Sebab daripada saya punya observation, banyak doktor starting dia dah cari kereta yang mahal-mahal. Okay. Sebab apa saya mention pasal ni? Kalau korang dah start masuk kerja baru 5 bulan and then korang apply loan kereta apa semua, komitmen korang dah sangat tinggi pada masa tu. Sebab kau gaji government apa? Dalam 3. 4,500. Okay. 4,400. Ah. Starting. Starting dalam 4,500 lah. 4,000 Saya kata. Sebenarnya walaupun dalam kalangan orang yang baru grad, sebenarnya duit tu banyak. Tapi bagi saya 4,500 tu adalah sangat sikit. Kalau korang berani untuk beli kereta tu, bagi saya tak ada harapan lah. Harapan sangat tipis untuk buka klinik. Kalau background family korang tak banyak duit lah. Okay. So first thing first, tips saya, jaga financial, jaga cash flow, jangan letak komitmen yang terlalu tinggi pada mula-mula kerja, simpan duit. Simpan duit, jaga-jaga. Itulah sebab kalau nak buat loan semua, dia akan tengok benda tu. Sebab nak buka klinik pun, we need about 3 to 400k. 300 ke 400,000 lah. It's not a small amount lah. Okay. Itu sajalah. Satu lagi lah pasal financial tadi tu. Kalau korang dah start beli kereta mahal, beli rumah apa semua tu, untuk korang keluar daripada government untuk pergi ke private, korang akan rasa takut, tak secure. Sebab betul ke aku nak pergi private? Betul ke aku dapat sustain lama di private tu? Itulah benda-benda ni. Tapi ini nasihat kepada siapa-siapa yang nak keluar daripada government untuk buka klinik lah. Alright. Saya rasa tu saja untuk first round. Saya serah kepada MC. Kalau MC tak izinkan lagi untuk buat Q&A. Okay. Terima kasih Encik Safwan atas perkongsian sebentar tadi. Jadi saya buka ruang untuk para pelajar FPG untuk bertanyakan soalan kepada Encik Safwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nisha Umar. Daripada tahun 1 saya nak tanya, bagaimana bagaimana Encik Luqman dapatkan motivasi untuk stay dalam bidang bisnes dan tak tinggalkan pelajaran dalam waktu yang sama? Jelas tak? Ni soalan kepada saya ke Dr. Sidi? Soalan kepada Encik Safwan. Okay. Soalan dia semula apa tadi? Sorry. Soalan dia, bagaimana nak dapatkan motivasi untuk stay dalam bidang bisnes dan tak tinggalkan pelajaran pada masa sama? Kerja. Bukan pelajaran, kerja lah. Okay, tak tinggal pelajaran tu maksudnya masa saya study ataupun masa saya bekerja? Waktu study. Waktu study, okay. Alright. Bagus soalan ni, memang saya nak highlight benda ni. Macam mana saya handle masa saya belajar dan pada masa yang sama saya buat bisnes. Okay. Sebenarnya itulah sesalan saya yang paling tinggi dan saya nasihat kepada adik-adik saya jugalah. Saya menyesal, saya memang dah buat bisnes tapi saya menyesal saya tak buat bisnes betul-betul. Okay. So bagi saya belajar tu belajar, bisnes tu bisnes. Sebab masa belajar tu kita kena bahagikan masa lah. Bagi masa efektif, so kita ada jadual. Maksudnya masa belajar, kita set masa belajar. So masa lepas belajar tu, itu yang paling kritikal. Sebab banyak kawan-kawan saya lepas waktu belajar, nak kata belajar study sendiri tu memang kurang lah. Maksudnya lepas daripada kelas.
Okey, luar daripada masa kelas tu, diorang banyak bazir masa. Dari segi apa? Time tu memang kita orang suka main game. Dota. Orang mesti ramai kan main Dota kan. Dota lah, apa, PUBG, benda semua tu. Itu benda yang paling macam mana? Paling merugikan. Daripada buat benda tu, baik korang fikir macam mana korang nak macam mana korang nak generate duit dan duit tu boleh buat modal selepas korang grad. Pernah tak dengar ataupun pernah baca artikel seorang student yang dah grad and then selepas grad tu dia ada 20,000 cash dan masa tu dia dah boleh beli rumah. So student ni dia macam dia lebih kepada property lah. Tapi macam mana dia punya attitude tu bagus. Dari segi macam mana dia guna masa sebetul-betulnya masa student tu untuk buat dua benda. Study dengan buat bisnes. Okay, clear. Maksudnya tips dia adalah betul-betul disiplinkan jadual antara belajar dan juga lepas waktu belajar tu nak buat apa. Jangan hanya buang masa main lah. Jangan lepak boleh, jangan lepak banyak sangat. Main game boleh, jangan main banyak sangat. Semua kena berpada-pada. Alright. So saya nasihatkan korang pun kalau nak start buat bisnes, cuba training, cuba latihkan diri untuk buat bisnes. Korang boleh fikirlah apa bisnes yang boleh buat dalam college korang. Okay, saya pun ada adik juga dekat USIM ni. Okay, so saya banyak kali tanya. Buka ya. Okay, saya banyak kali tanya, ada tak bisnes-bisnes yang dia boleh buat? Dia kata tak ada. So saya challenge dia lagi. Tak ada apa-apa ke? Rupanya pada masa tu ada dia tanya, dia minta dengan saya gigi-gigi yang dah extracted. So daripada situ saya nampak demand. So saya tanya dia lah, why not? Kalau ramai sangat orang nak, buat bisnes. Satu gigi contoh RM10, RM20, RM5. So daripada situ kita dah dapat idea macam mana nak create supply and demand. Faham tak? So fikir, kalau setakat nak tanya apa bisnes yang saya boleh buat, fikir, tengok student-student lain apa yang diorang nak. Kalau diorang perlukan, okey, pada satu sem, contoh saya tak tahu macam mana korang belajar. Contoh satu sem tu, okey, doktor perlukan apa? Gigi model model gigi ke apa, kuplen ke contoh lah, memerlukan tu. Okey, korang boleh kontak klinik mana apa semua, tanya supplier apa semua. Daripada situ korang pun boleh macam dapat kontak untuk jual benda tu. Tu daripada situ korang akan belajar macam nak buat bisnes. Bukanlah nak buat duit sangat, tapi nak belajar tu macam mana untuk waktu student. Okey, itu saja kot. Terima kasih diucapkan kepada Encik Safwan atas perkongsian yang menarik sebentar tadi, di mana saya menangkap beberapa phrases atau perkara yang Encik Safwan kongsikan, iaitu di mana good mindset with good attitude, knowledge and consistency itu amat penting dalam memulakan sesuatu bidang, tak kira dentistry atau business, and in bidang apa pun saya rasa dengan perkara-perkara itu kita akan succeed in that field. Okay. Baiklah, untuk agenda kita seterusnya, kita akan beralih kepada round quiz untuk para pelajar FPG. Jadi quiz ni ada hadiah disediakan oleh pihak UKE, merupakan voucher, boleh membeli belah. Okey, jadi soalan pertama yang saya akan ajukan, ini sesiapa pun boleh jawab. Soalan pertama adalah apakah dua bidang kemahiran yang perlu ada untuk membuka klinik?
Sesiapa pun boleh jawab soalan ni dan akan dapat voucher nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ke saya cuba? Boleh, silakan. Jawapan dia klinikal dengan bisnes. Okey, kita dah ada pemenang untuk soalan kuis tersebut. Jadi voucher boleh redeem dekat pihak UKE. Terima kasih atas penyertaan anda. Saya Kak. Okey, terima kasih. Okey, beralih kita kepada soalan kuis yang kedua, iaitu apakah nama coffee shop Dr. Siti? Senang je soalan dia. Dapat voucher. Saya nak jawab. Para pelajar FPG. Saya nak cuba boleh? Boleh, silakan. Jawapan dia Sophie.trg XFI. Okey, kita dah ada pemenang untuk soalan itu. Seperti yang saya cakap tadi, voucher boleh redeem dekat pihak UKE. Okey, terima kasih. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan beralih kepada round kedua, iaitu soalan pertama untuk round kedua ini kepada Dr. Sidi, iaitu kenapa penting untuk ada business skills as a dentist? Dengan segala hormatnya, saya persilakan Dr. Sidi. Ada business skill untuk dentist Ya, as a dentist. Alright. So untuk ni, okay, business skill ni actually macam mana kita nak, orang kata orang bagi kenal lah kita punya business. So yang paling penting for me, first thing lah, kita punya PR. PR ni kita panggil relationship dengan patient lah. Jadi like you kan, kalau you punya family mesti ada satu klinik ataupun doktor yang sama je yang treat you. Sebab apa? You dah selesa dengan dia. So the first thing when you open klinik, orang kata orang yang paling penting adalah dentist lah. Sebab apa? Macam mana dia cakap dengan patient, macam mana dia explain, macam mana dia handle dengan complication. So benda macam ni, orang kata benda yang paling penting lah. Yang orang kata service tu yang paling penting. Marketing apa-apa tu adalah secondary tu, orang kata apa, service. So mana-mana business, tak kisahlah apa-apa pun business, service kalau bagus, insyaAllah nanti dia akan jadi, orang kata apa, orang akan datang lah to you. And then macam kalau klinik ni, yang pertama relationship with patient lah. Yang kedua, okay, patient ni bila datang, dia nak cepat, tak nak sakit, dia nak happy-happy lah. Jadi kalau yang kata tak nak sakit tu, actually benda ni dia ada, orang kata apa, cara cakap dengan patient. Macam mana tak nak bagi patient berdebar, macam apa yang patient paling takut? Injection, kalau ikut. Cocok kan, nak cabut gigi kan, nak kena cocok, nak buat ni kena cocok semua. So kalau you can master, orang kata cocok tu tak sakit, orang kata apa, benda-benda macam tu lah. Jadi patient akan happy. So dia akan ajak semua anak apa, family dia, sanak saudara dia, habis dia akan promote lah, orang kata free marketing. Jadi the first thing is for me, service dululah, service kena jaga. Alright. And yang kedua,
Bila kita dah jaga servis apa semua, kita kena orang kata bisnes tu grow. Okay, jadi yang saya tengok banyak orang bisnes ni, bila bisnes dah okay, the first thing yang dia buat, dia beli kereta. Dia upgrade, orang kata dia upgrade dia punya lifestyle. Beli kereta, beli ni. Okay, it depends. But for me, okay, kalau you invest in your business, lagi banyak you invest, dari sudut masa, dari sudut duit apa semua, lagi grow you punya business. Contoh saya bagi, okay, kalau you ada duit 200,000, okay, you can either buy Mercedes ataupun you can buy X-ray machine. Okay, kalau CBT X-ray, harga sekarang ni almost orang kata 200,000 lebih lah. Okay, kalau you beli Mercedes, you mewah lah, boleh bawa kereta best apa semua. Tapi kalau you beli X-ray, okay, first you can provide a better treatment to patient lah, sebab kita boleh diagnose everything from CBCT. Second, we can charge to patient lah, sebab okay, kalau X-ray, I ambil mudah X-ray lah. X-ray, kadang-kadang klinik ni tak ada. Okay, patient ni kena pergi klinik lain. Jadi patient tu nak ke sana ke sini, dia malas lah. Baik dia stick klinik tu je, sebab klinik tu ada semua. So ni yang saya katalah, invest dalam you punya klinik. Beli chair, tambah chair ke, tambah doktor, beli laser machine ke, beli intraoral scan, banyak benda lah. Jadi benda ni for me, orang kata kena invest in that one lah. Okay, bila you dah okay semua benda ni, barulah you boleh fokus to marketing punya ni. Marketing ada banyak cara lah. Instagram, Facebook, TikTok lah, and poster ke apa. And I would say macam mana saya punya klinik boleh famous dekat Terengganu dengan naik dengan laju, sebab last 2 years 2020 dengan 2021 saya sponsor Terengganu Football Club. Okay, bila saya sponsor Terengganu Football Club tu, masa game tu keluar kita punya klinik apa semua. So jadi macam brand saya ni boleh kata naik lah. Padahal okay, kalau orang kata oh banyak duit tak apalah buat macam tu. Okay, what I do is, ni saya kata marketing plan. Okay, kalau you bagi duit, memang ni lah, saya tak bagi duit cash. What I do is I sponsor scaling, cabut, tampal untuk player dia dengan management. Meaning that saya tak keluar duit pun. Maknanya dia datang untuk dapat free treatment. So benda-benda macam ni lah you kena orang kata berfikiran sikit lah untuk macam mana marketing. Sebab kalau macam poster video tu boleh kata almost semua klinik buat. So kita kena buat lain sikit lah untuk orang kata business part. Yang coffee tu pun it's just side business lah. Just side business. And also kenapa saya buat dental lab? Sebab okay, bila ada lab, kita boleh control quality of the denture apa semua. Okay, kalau you 4 year, 5 year, you tahu lah kan, kadang-kadang denture tak okay, ni tak okay apa semua. So kita boleh control the quality of that dengan kita boleh cut masa. Okay, kalau kita hantar lab luar, kita kena orang kata apa, kena post, lepas tu nak tunggu dia buat pula, lepas tu dia post pula. So dah delay 4-5 hari. Tapi kalau kita ada sendiri ni, so yang lab tu pun I think kita dah spend around 100k untuk set up lab tu. Okay, so saya kata invest in your business back. Jadi sebab ramai macam tu lah, macam saya fikir balik, okay, kalau aku beli Mercedes ni 300-400 ribu, okay, tak income tak masuk. Tapi kalau kita buka klinik 300-400 ribu tu, dia akan generate lagi duit apa semua macam tu lah. So this is my overview lah. Okay, saya rasa dah sampai situ lah saya punya sharing. Saya boleh buka untuk ni lah, untuk pada MC ataupun soalan lah. Cumanya sekejap saya punya bateri nak habis dah ni. Saya suruh Safwan masuk sekejap. So itulah boleh tanya soalan I think menjawab ke MC?
Menjawab doktor, menjawab. Okey, saya dengan ini saya buka ruang soalan untuk para pelajar FPG. Kalau nak tanya soalan dekat chat pun boleh. Nanti Rana akan baca soalan. Chat mana ni? Oh, sorry, tak nampak ah. Assalamualaikum doktor. Salam. Assalamualaikum doktor. Dengar. Saya pelajar Aisyah, pelajar U1. Okey. Betul ke peluang pekerjaan untuk doktor gigi semakin kurang sekarang? Apa pendapat doktor? Okay, so actually benda ni berlaku since 2017. Okay, kalau dulu kita boleh katakan dentist, farmasi, medical ni boleh kata guarantee punya work lah. Okay, sejak 2017 kan, kalau tak silap saya, semua jawatan berstatus kontrak. Okay, maknanya apa? After 3 years you kerja, you can be kicked anytime. Okay, dan kalau ikut statistik sebelum ni 2020-2021, tak silap saya lah only 30% diserap mendapat orang kata apa, jawatan tetap. Yang lain tu senang cerita kena buang lah. Kena buang kerja lah. Boleh kata yang tu. Actually bukan dentist saja, dentist, medical, pharmacy. Jadi my advice for you, okay, you dah tahu anytime orang boleh kick you. So you have to do preparation. Preparation for the worst case possible lah. Maknanya, okay, lepas 3 tahun, kemungkinan 60 ke 70% you akan dibuang daripada orang kata apa, government. So kalau you kena buang, basically kalau you tak ada plan, nganggur. Boleh kata macam tu lah. Okay, dan kalau tanya saya, dalam masa 3 tahun ni, you dah kena fikir plan A, plan B, plan C. Okay, plan A, okay, aku boleh kerja government. Okay, plan B, after 3 years ni, ada klinik offer ataupun nak buka klinik. Okay, plan C, aku kena buang government. Nak buat apa nanti? So kena fikir dah. So kalau you fikir awal-awal, so kalau my advice is, you kena start, okay, pergi attach dekat private, pergi apa, orang kata buat locum, and then kalau you tahu you ada modal, you boleh start belajar business, everything. Maknanya plan ahead. Sebab you cannot know what happen. Sebab saya jumpa ramai minta kerja dengan saya, sebab apa? Sebab dia kerja kontrak kan 3 tahun, so dapat result kena buang. So time tu baru macam, nak buat apa. So you bayangkan masa saya buka satu permanent post dekat Terengganu itu, ada almost 80 dentist minta kerja. Dan semuanya yang kontrak punya dentist lah. Nak katanya kalau ikutnya yang statistik itu, boleh kata macam ni lah, 1000 dentist, mungkin 300-400 je diserap masuk permanent. Yang lain tu kena buang. So kalau you nampak movie macam tu kan, you bayangkan kalau worst case can happen, you kena kick. You nak buat macam mana tu. So you kena think from now lah. Sebab dulu betul memang kerja dentist semua memang very, orang kata, secure. Dapat kerja government dan gitu. Sekarang ni tak. Start 2017 tak ada. Semua berstatus kontrak. So you have to think from now lah apa yang you nak plan in future. Like me, memang saya 3 bulan saya kerja government tu, saya cakap to my mum, plan nak resign after 1 year. Lepas tu saya nak buka klinik. So I got like 10 months tu, time tu dah every week, hari cuti saya pergi duduk dengan doktor ni, maknanya belajar everything lah yang saya perlu untuk buka klinik lah. Tu maksud saya preparation untuk ni lah.
So it's up to you. Nak kerja government boleh, private boleh. Macam from my point of view, kenapa saya kerja government, private? Sebab saya suka buat treatment, saya nak buat semua treatment yang ada dental tu lah boleh buat. So kata apa? Saya boleh buat semua treatment, itu yang pertama. Yang kedua, macam Encik Safwan kata, kalau you buat banyak, you dapat banyak in private. In government ataupun kerja dengan orang ni, orang kata gaji is orang kata macam tu lah, flat rate. Dia tak ada orang kata naik ke tinggi ke, so dia sama je. Kalau private ni you do good, you get more lah. So that's my point of view lah. Harap menjawab soalan ni. Menjawab Dato'. Terima kasih. Ada lagi soalan daripada pelajar? Saya nak tanya sekali lagi, untuk pasal klinik, pasal nak buka dental klinik tadi, macam mana kriteria doktor pilih untuk buka untuk pilih lokasi untuk buka dental klinik tu? Actually soalan ni quite subjektif lah juga kan. Benda ni orang kata kena buat study, market study lah. Dan di setiap lokasi tu tak sama. Apa maksud saya? Contoh Terengganu. Klinik-klinik dia jauh-jauh. Mungkin distance tu 15 km every klinik apa semua. Biasanya dia akan buka jauh-jauh lah, dan kita akan buka di tempat yang kata apa? Yang ramai orang lah. Dalam bandar apa semua. Kalau KL, saya punya tengok trend, satu lorong tu ada 6-7 klinik, semua survive. Kalau tengok kan, ada kan satu mana dekat Ceras ke mana-mana ke, klinik tu satu lorong tu ada 5-6 klinik. Dia survive je semua, maknanya semua doing good je. Jadi location ni, kalau secara general lah, mana yang bagus, di mana ada McDonald, di situ tempat yang bagus untuk buka. Saya boleh cakap macam tu lah. Tapi benda ni banyak benda you kena consider lah. Sebab dari sudut dentist kadang-kadang dia consider tempat dia tinggal, benda macam tu lah. Dan actually survive je. Mana-mana pun, let's say, I would say macam Dr. Gria, mesti you kenal Dr. Gria kan. Dia buka dekat Jakarta. Tapi ramai je orang Malaysia pergi Jakarta semata-mata untuk buat filling dia. Sebab apa? Sebab dia dah ada nama. Jadi for me, location tu penting. Cumanya if you do a good service, you publish well, you marketing well, you buka mana-mana pun orang datang je. Daripada celah-celah mana pun datang je untuk buat treatment dengan you lah. Harap menjawab ni Cik Asman. Okay doktor, thank you. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan. Okey, sekarang kita teruskan. Sebelum itu, saya ingin menyimpulkan apa yang Dr. Sidi bicarakan atau kongsikan sebentar tadi, di mana relationship dengan patient itu sangat penting. Good services, good investment. Maksud saya sebagai dentist as well as entrepreneur. Good investment, you know where to get your money, you know where to put your money, and you know how to flow your money in and out. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, saya akan ajukan soalan yang kedua, untuk orang kedua kepada Encik Safwan, iaitu apakah cabaran ataupun risiko yang Encik Safwan hadapi waktu mula untuk membuka klinik? Adakah pernahkah mengalami fasa-fasa sukar, shortage on money, ataupun rasa nak give up, ataupun apa saja halangan dan cabaran yang Encik Safwan hadapi? Yang segala hormatnya dipersilakan. Alright.
Dengar tak? Okay. Boleh Boleh. Kalau tutup boleh. Sekejap kat sini bergema. Tapi boleh. Dr. CD tutup dia punya laptop sebab tak ada bateri. Dengar tak? Dengan Cik dengar. Okay, alright. Okay, saya ulang balik soalan dia. Apakah cabaran risiko untuk mula buka klinik tu? Okay, actually sangat banyak cabaran dia. Sebab apa? Sebab kita orang punya knowledge ni dalam business dan juga clinical ni tak sehebat mana. Sebab kita orang ni macam ada sifat rainbow sikit. Okay, walaupun kita ada sikit-sikit, kita redah. Tapi redah tu, kita orang redah dalam keadaan macam mana? Berwaspada dengan rancangan yang betul. Okey, dalam banyak-banyak cabaran tu, saya boleh highlight 3 benda lah. Yang pertama, untuk mula-mula buka klinik tu, kita orang sale kita orang kurang macam mana? Sale kita orang kurang daripada overhead. Okay, overhead ni macam kita punya kos lah. Kos perjalanan untuk setiap bulan. Maksud dia dari segi bayar sewa, gaji doktor, gaji staff, barang-barang dental semua tu. Jadi harga-harga kos tu dia lebih tinggi daripada kita punya sale. So benda ni berlaku selama 3 bulan. Dan dalam masa 3 bulan tu kita orang terpaksa keluarkan duit sendiri untuk support that business. Okay. Apa yang saya nampak kat sini, dia punya ada beberapa punca jugalah. Satu dari segi lokasi klinik. Ni soalan apa tadi? Daripada Asmat Apa benda? Okey. Dari segi lokasi klinik tu, bagi saya selepas saya muhasabah balik, selepas saya study balik, ada problem sikit lah. Walaupun dia dalam Putrajaya, tapi Dr. Sidi kata kita orang ni ada macam center daripada 3 daerah. Kalau lebih spesifik, kita orang punya klinik ni dekat Putrajaya ni dekat sebelah dengan IOI Mall. So dekat situ dia orang punya penduduk, locality kat situ tak banyak untuk orang datang ke klinik. Dia kalau kat Bangi tu, okay, tu memang padat. Dalam Putrajaya sini tu padat. Tapi kita orang ni outskirt daripada 3 daerah tu. Okey. Jadi daripada 3 bulan tu, apa yang saya buat, saya tak akan biarkan untuk bulan-bulan yang keempat, kelima dan seterusnya. So setiap benda saya rasa, bagi saya lah, setiap benda kalau tak ikut projection yang saya nak, itu adalah satu masalah. So setiap masalah kita kena fikir solution dia apa. So dari situ solution yang saya strategi dari segi marketing lah. So marketing memang hardcore. Shoot video, suruh beli kamera untuk doktor ambil treatment, hasil treatment apa semua. So upah orang untuk buat ads, Facebook ads apa semua tu. And then alhamdulillah benda tu berjaya. So kita orang boleh survive dalam masa 3 bulan, kita orang top up sendiri, and then selepas tu kita orang dah dapat positif lah. Okay, so pernah dengar tak teori orang kata standby duit untuk 6 bulan untuk daripada duit poket sendiri untuk survive business tu. Sebab kebanyakan business tak boleh survive dalam masa 6 bulan. Maksudnya sale yang dapat tu kurang daripada kita punya cost. Okay, tapi bagi saya tak suka pegang benda tu. Itu hanya kepercayaan saja. Tapi sebenarnya benda tu adalah macam mana? Itu adalah problem, dan sebelum kita buka klinik tu kita fikir terus apa strategi untuk kita tak keluar duit kita sendiri. Maksud semua ada dapat
sale yang bagus. Okay. Jadi itu kita perlu knowledge business lah, marketing, sale, team, apa semua. Alright. Okay, problem kedua, kita orang buka klinik pada officially lah 1 hari bulan 1 2020. Bulan 3 tu terus COVID. Itu memang pedih lah. Pedih sebab apa? Sebab kita orang baru je nak naik and then kena COVID. So itu pun kena ada strategi yang betul. Kita kena reflect dengan keadaan semasa. So kena COVID. So PKP apa semua. So fikir macam mana nak handle that situation. Okay, itu memang kena study betul-betul lah. And then pengajaran dia untuk COVID ni, kita tak boleh control COVID. So kita kena expect the unexpected. Kita kena fikir apa benda yang paling worst boleh berlaku dalam bisnes. Apa akan jadi. Alright. And then last sekali, benda ni paling best, risiko berpartner. Alright. Tak semua partner tu macam mana? Tak semua, bukan setiap hari cerah. Saya dengan Dr. CD, kalau saya ikut balik daripada 2 tahun ni, kita orang punya bergaduh tu memang ada gaduh kecil, ada gaduh besar, ada macam-macam gaduh. Dalam banyak benda, tapi saya suka benda ni. Sebab apa? Sebab setiap gaduh tu, dia dah keluarkan benda yang apa yang dia tak puas hati, apa yang dia punya komplain apa semua. Okay, daripada situ saya terus fikir apa yang dia keluarkan tu adalah masalah. So daripada situ saya akan fikir apa solution dia, apa semua. So daripada situ kita boleh mantapkan lagi tim kita orang lah. Daripada tak tahu apa-apa and then dia complain apa semua. So daripada situ kita akan improvekan kita punya team, kita punya management sistem apa semualah. Okay, daripada situ memang kita survive dan kita naik dengan bagus lah. Alright, saya rasa tu saja untuk cabaran atau risiko jugalah dalam buka bisnes ni. Yang pertama tadi, sale kita kena expect sale tak tinggi untuk beberapa bulan, tapi jangan anggap benda tu adalah satu kewajipan. Kita kena fikir macam mana nak plan untuk dapat sale terus tinggi pada bulan pertama. Yang kedua, expect dan unexpected seperti COVID. Semua orang tak boleh keluar and then bisnes tak boleh jalan. So kita kena fikir macam mana nak buat untuk kita boleh survive. And then yang ketiga, risiko berpartner. Pilihlah partner yang betul-betul boleh hidup sekali. Anggap macam kita nak cari suami isteri. So kita kena lamar, kita kena bertunang dengan dia apa semua. So kalau dia punya mission, vision dia sama, so kita boleh go ahead. Tips yang bagus untuk pilih partner yang betul adalah partner tu yang dia punya skill complement untuk bisnes tu. Contohnya, awak ni seorang doktor. Okay, apa lagi keperluan untuk dalam sesuatu bisnes tu? Adakah awak nak berpartner dengan seorang doktor lagi? Which is skill berdua sama. Seorang pandai buat klinikal, seorang lagi buat pandai klinikal. So, siapa nak handle bisnes? Macam tu. Apa yang kita orang buat, Dr. CD, okay, kat Putrajaya ni, wife saya dentist, so they handle clinical. So skill saya suka management. So saya akan handle management. So kita ada dapat 2 orang yang complement to each other untuk buat satu bisnes. Okay. Contoh satu lagi, sebagai doktor, untuk buka klinik, mungkin korang boleh cari partner yang expert dalam marketing. Okay, contoh marketing ni banyak. Sekecil-kecil Facebook ads, ada yang pergi Google, SEO apa semua tu. Memang ilmu dia sangat tinggi. Banyak, memang complicated. Kalau korang dapat jumpa partner yang macam tu and then dia orang punya mission, vision sama, so itu bagi saya itu adalah salah seorang partner yang bagus lah untuk bisnes. So bahagian marketing awak dah boleh angkat tangan, serah kat dia sebab dia expert dan awak buat kerja awak dalam bidang
clinical. Okey, itu saja. Ada persoalan? Soalan yang bagus. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Encik Safwan. Dengar. Encik Safwan atas perkongsian sebentar tadi. Jadi apa yang saya dapat simpulkan ataupun saya faham atas perkongsian Encik Safwan tadi, banyak cabaran dan rintangan untuk diatasi, tapi with good strategies, have a good partner, as well as kita ambil teguran and feedback tu as satu turning point to improve ourselves, ataupun jangan jadikan teguran atau feedback tu sesuatu yang akan merendahkan atau menjatuhkan kita. Jadi dengan itu saya buka soalan kepada para pelajar FPG untuk menanyakan soalan kepada Encik Safwan. Okey, saya ada nampak satu komen daripada ruangan chat daripada Nur Faika Balkis. Tetapi soalan ini diajukan kepada Dr. CD. Soalannya berbunyi, Doktor, mudah tak dentist untuk further study jadi specialist atau jadi pakar? Okey. Tutup sound. Okey, untuk further specialist ni, dia yang ni pun saya tak boleh nak bahas banyak sangat. What I can say is sekarang ni kalau nak sambung belajar, usually orang akan go for HLP. HLP ni macam beasiswa from government lah. Sebab nak sambung belajar dia tak murah lah. Maybe the cost is sorry, ada orang call. Maybe the cost is around I think 500k, something like that. Sorry, ada orang call. Minta maaf Okay, jadi dengan sekarang ni memang kata peluang tu limited. Kebanyakannya saya tengok kalau yang nak sambung kata pakar ni, biasa dia akan go kerja dengan universiti. Maknanya dengan UiTM apa semua. Sebab kalau kerja government nak sambung tu, the chances is quite low. Unless you stick dengan government lah. Sebab ramai from my batch, bila dia masuk kerja tu, dia maybe dia kerja, contoh kerja government, lepas tu dia apply masuk UiTM ke UM ke, bila dia masuk tu memang few years after that memang boleh kata dapat offer untuk sambung belajar lah. Actually kalau you nak sambung belajar sendiri pun with your own money pun boleh, tapi quite costly lah. Kalau you sambung dengan UiTM universiti ataupun government apa semua pun boleh, cumanya dia ada bond lah. I'm not sure berapa tahun, tapi usually I think 10 years kot kena kerja government. So macam tu lah untuk kata sambung pakar. Ya, balik boleh bagi kepada MC balik ya. Baik, terima kasih Doktor atas jawapan yang diberikan. Kita beralih kepada soalan kedua daripada Fitria. Soalannya berbunyi, biasanya kalau nak share partner untuk joint venture, selalunya berapa persen yang bagus untuk kita ambil? 50% atau lebih? Saya minta Cik Safwan jawab. Nak tanya soalan pada ahli panel, biasanya kalau nak share partner dengan JV, selalunya berapa persen yang bagus untuk kita ambil? 50 atau lebih? Okey. Okey, benda ni sangat subjektif. Sangat subjektif. So, kalau awak rasa awak boleh handle the business seorang-seorang ataupun awak rasa macam mana kalau dia macam orang panggil share the risk tau.
share the risk. Maksudnya kalau klinik tu nak buka klinik tu total dengan renovation, tambah dengan chair, tambah dengan alat semua, complete untuk operate, dia lebih kurang dalam 300,000. Okay, untuk define berapa share yang kita nak tu, first kita ada duit tak? Kita ada duit 300,000 tak? And then kalau kita ada 300,000 tu, adakah kita sanggup untuk take the risk to lose everything? Macam tu. Okay, contohnya saya ada 320,000. Okay, maksudnya okay, saya ada cash in hand 320,000. Okay, tapi saya tak ada ilmu dalam bisnes. Contohnya saya sebagai dentist lah, saya tak ada ilmu dalam bisnes. Tapi saya nak tamak. Maksudnya sini, saya nak buka seorang-seorang apa semua, dari segi duit tu saya ada. Adakah logik kalau saya nak pergi 100%, semua kos saya semua dengan harapan bisnes tu jalan baik and then dapat profit 100%? Bagi saya tak. Okay, sebab apa? You don't have the knowledge untuk sustain the business. Okay, macam saya cakap mula tadi tu, semua dentist boleh buka klinik tapi tak semua boleh sustain the business. Okay, kalau tak ada ilmu business tu, anytime kita labur 300,000, bulan kedua, bulan ketiga, sebab saya tadi saya ada balance 20,000 je, so benda tu akan habis semua. Memang lingkup, memang bankrupt, memang habis semua. Okay, berbalik pada soalan berapa persen yang nak buat tu, seeloknya kita pegang major share lah, at least 51%, sebab kita nak in the future benda tu jalan, so kita dapat own that clinic, sebab kita nak ada ownership kepada klinik tu. Okay, tapi kita make sure partner yang kita bagi share tu apa yang dia boleh sumbangkan. Adakah sumbangan yang dibagi tu berbala dengan percentage yang kita bagi? Faham tak? Okay, contohnya saya nak buka satu klinik baru dan saya rasa saya boleh buat seorang-seorang, tapi dari segi marketing saya tak mampu nak buat. Okay, untuk kurangkan kos, saya berpartner dengan salah satu mungkin berpartner dengan kawan ataupun kenalan apa-apa yang mahir dalam strategi marketing. So let's say saya bagi 10% atau 20% kepada dia dan make sure tanya apa yang dia boleh contribute, apa workload, apa work scope yang dia boleh bagi kepada klinik, supaya untuk part tu saja kita dah tak perlu nak handle dah. Jadi kita dah release satu burden. Maksudnya masa kita buat tu marketing kita dah tak fikir, kita just buat operation. Macam tu lah. And then percentage memang sangat bergantung. Adakah awak berani nak letak sebanyak-banyaknya percentage tu dan tanggung risiko seorang? Faham tak? Berapa persen bagus tak bagus tu memang depend kepada partner yang awak nak tu. Berapa banyak dia boleh contribute, berapa banyak kepercayaan yang awak letak pada dia. Sebaiknya yang kita sebagai owner ni kita nak paling banyak lah. Tapi kena ingat, kita kena give and take dengan partner kita. Takut-takut nanti partner rasa dia buat kerja banyak tapi dia dapat profit yang sikit. Masa duit banyak, itu akan berlaku pergaduhan yang paling besar. Yang confirm, na'udzubillah, boleh berpecah, boleh bergaduh. Itu. Dia gaduh time duit banyak. Bergaduh masa duit banyak. Alright. So point kat sini, give and take, cari partner yang betul, cari partner yang mampu buat kerja yang awak tak mampu nak buat, dan fikir berapa persen dia punya skill value. Awak rasa dia punya skill tu dia power sangat, awak nak bagi 40%, terpulang. Tapi ada risiko, ada pro and cons dia. Macam tu. Itu saja saya punya pendapat lah
Mungkin ada businessman lain lagi yang power lagi pendapat dia. Okey, terima kasih kepada diucapkan kepada Encik Safwan atas jawapan yang telah diberikan. Kita beralih kepada soalan yang terakhir, iaitu daripada Adham dan Siti Asmat. Jika saya lihat, saya rasa soalannya macam berbunyi agak sama, iaitu pada pendapat doktor, berbaloi ke kalau sambung jadi pakar dalam masa yang sama hasrat nak buka klinik? Dan soalan Siti Asmat, doktor, kalau doktor personally, doktor prefer untuk sambung belajar atau join courses sahaja untuk buka klinik? Silakan. Okay, so yang pertama dari pakar. Mute dah kan? Cuba mute je. Okay, untuk sambung pakar dengan buka klinik. Okay, kalau you nak sambung pakar at the same time, saya buka macam ni. Okay, kalau you nak sambung pakar at the same time you nak kata apa? Buka klinik. Boleh, tapi untuk buka klinik tu you kena cari like orang yang nak handle lah. Kita panggil person in charge. You tak boleh pegang lesen klinik at the same time nak sambung belajar, tak boleh. Dia tak boleh macam tu. You, maknanya kalau you sambung belajar, you kena cari somebody untuk pegang lesen dan run the business. Jadi sekarang ni, personally lah, dia ni is quite subjective juga. Yang pertama, orang yang you bagi pegang lesen tu, dia berkuasa penuh. Maknanya apa? Let's say lah you dah buka klinik few years apa semua, doktor tu kata dia nak tutup klinik tu ataupun dia nak buat khianat ke apa ke, dia boleh tutup klinik tu sebab you tak ada hak langsung sebab nama lesen tu atas nama doktor tu. So orang kata things to consider lah. Okay. Yang kedua, untuk buka klinik ni macam Cik Safwan kata tadi lah, you will need around 3 to 400 untuk buka klinik. Adakah you sanggup ambil risk untuk bagi 400,000 kepada orang kata sesiapa lah yang you nak percaya orang tu lah. Sebab at the end of the day, kalau dia tak ada share, kalau dia ada share mungkin dia akan kerja kuat lah. Kalau dia tak ada share, dia tak ada, orang kata tak ada partner, tak ada pot dalam tu. Okay, kenapa kita nak, kenapa doktor tu nak kerja kuat untuk you? Dia boleh buka klinik dia sendiri and dia boleh dapat lagi banyak lah. Macam istilah, okay, baik buat sendirilah daripada kerja dengan orang kan. So, for me, kalau nak sambung belajar dulu. And then kalau dah habis tu baru you fikir nak buka klinik ke ataupun nak kerja government ke nak stay dengan pakar tu ke. So for me personally pick one lah. Jangan buat dua-dua. You tak ada masa untuk sambung belajar, dah penat sambung belajar, you nak fikir lagi bisnes. So tak ada masa lah for that one. And jawab soalan kedua apa Wan? Kita prefer sambung belajar atau join course? Okay, dia ni pun subjektif. My opinion tak semestinya betul lah. Okay, kenapa macam saya kata tadi, kenapa saya buka private? Sebab saya nak, kalau boleh buat semua treatment. Okay, kalau sambung pakar, let's say you sambung oral maxillofacial, so hidup you akan buat surgery je. Maknanya buat oral maxillofacial lah. Cumanya kalau you nak buat benda lain tu, you kena pergi locum lah, maknanya pergi klinik private untuk buat locum semua. Jadi kalau you ambil contoh, you ambil endo ke, you ambil braces ke, ortho ke apa semua, you hanya buat that particular treatment lah. Okay, like me, I'm suka orang kata flexible, lagi maknanya kalau private ni, okay, you can do anything, treatment, as long as you confident and you tak buat buat harm to patient lah. Let's say braces. Okay, GP private boleh buat braces, tapi kita tak boleh claim yang kita ni doktor pakar. Maknanya saya join short course apa semua, saya dah yakin untuk buat patient, saya start buat patient. So the same goes with implant ke apa semua. Cumanya kita tak boleh claim, okay, aku ni pakar dalam braces, tak boleh. Sebab kita tak ada accreditation for that one lah. Tapi for me, saya kerja private, saya suka buat treatment. So saya suka buat semua treatment lah. For me, personally saya suka macam tu lah. Saya in future pun tak ada plan untuk join sambung pakar lah. Sebab sambung pakar kan 4-5 years. Saya lebih suka join short course lah.
short course minggu. Kadang-kadang tu ada yang macam basic braces tu dalam 15 hari. Macam tu lah. But this one, it's up to you. Dia tak ada betul, tak ada salah. Dia depend on apa yang you minat and apa yang you plan nak buat. Ada orang suka belajar, so boleh sambung pakar. Ada orang nak jadi businessman, boleh buka klinik. Okay, ada orang nak chill-chill je, tak nak sebut-sebut, dia stay government, dia makan gaji. So benda ni tak ada betul, tak ada salah. Tak ada orang kata orang ni orang lagi bagus daripada ni, tak ada. So it depends on how you want to live your life lah. Kalau nak kaya, kena jadi businessman. Sebab Nabi kata 9/10 sumber ni adalah daripada perniagaan. So macam itulah. Harap menjawab soalan. Ada soalan lain lagi? Cumanya MC nanti boleh bagi saya few minutes tak untuk saya bagi nasihat untuk 4th year dengan 5th year lah. Tapi after this lah, nanti dah last lah. Boleh. Sangat-sangat dialukan Doktor. Sekarang ke? Okay. Tak, selepas ni. Lepas ni ya? Session. Lepas ni ya? Nanti you ni lah. Okay. Okay, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Sidi atas jawapan dan perkongsian yang telah dikongsikan sebentar tadi. Jadi sekarang kita akan beralih kepada last session kita, which is lucky draw, dan saya akan menjemput Amira Fiqi untuk meneruskan session ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh. Okay. So, Sumbul nampak skrin ya? Boleh. Nampak. Boleh. Okay, nama so kita orang ada tak? Doktor lain lah dengan Cik Puan. Alright. Okay, so untuk lagi draw ni kita akan ambil 2 pemenang daripada saya ambil nama tadi, kira-kira 48 orang yang mendaftar lah, yang isi borang kehadiran. Kalau yang tak isi tu malangnya tak dapat lah. And so untuk yang saya akan petik nanti, saya akan ulang nama 3 kali. Kalau tak sambut, kita akan pilih pemenang lain ya. So kalau yang dah menang tu nanti UKE akan contact korang untuk korang claim hadiah lah. So untuk pemenang pertama, okay, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi okay, tahniah pemenang kita yang pertama, Nur Syafiqah Madihah binti Muhammad Zaidi. Ada kat sini? Nur Syafiqah Madihah? Ada. Ada. Ya, saya ada. Okay, tahniah ya. Hadiah apa? Nanti dia akan kontak anda. Hadiah agak lumayan ni. Cik. Okay, so untuk pemenang kedua, siapa kami yang bertuah kali ni? Ifah Salihah binti Zuliadi. Tahniah Ifah Salihah. Ada tak? Ifah Salihah binti Zuliadi. 1. Ifah Salihah binti Zuliadi. 2. Ifah Salihah binti Zuliadi. 3. Tak ada? Ada. Ada. Oh, mic problem. Okay. Tahniah Ifah Salihah. Okay, so 2 orang pemenang dah dipilih. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Diucapkan segala terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih kepada Amira Fiqi atas pengendalian lucky draw sebentar tadi. Jadi kita beralih pula kepada agenda kita seterusnya, iaitu saya ingin dengan segala hormatnya menjemput Dr. Sidi untuk memberikan nasihat atau sepatah 2 kata kepada pelajar-pelajar FPG. Dipersilakan. Alright, so sedikit sebanyaklah nasihat saya kepada 4th year dan 5th year lah yang nak grad dah kan. Jadi yang pertama,
invest in yourself. So apa maksud saya invest in yourself? Yang pertama, kalau ada sedikit kemampuan, tolong beli loop dan teluk kan. Okay, sekarang ni saya tengok ada satu supplier yang jual 1,000 tak silap saya, and the loop is quite nice lah. Dengan harga 1,000 tu memang cun lah. Jadi apa yang saya buat first thing masa saya kerja, saya beli loop. Sebab bigger magnification, you will do a better work lah. Jadi yang pertama, kalau boleh saya suggest beli loop lah, benda pertama yang you kena buat. Sebab you dah start clinical kan, so you can buy good loop. Sebab yang lain biasanya harga 4-5 ribu. Yang saya jumpa yang paling okay dengan kualiti apa semua, the best one is 1K. Kalau you nak cari dekat Shopee, AliExpress pun ada je yang harga 200-300 ringgit, tapi yang tu tak best lah, berat. Dia punya tu berat sikit. Okay, second, kalau ada course, you can join lah course yang berbayar ataupun yang free ke apa ke. Cuba ambil masa, macam Cik Safwan kata tadi lah, kena pandai manage masa. Maknanya kalau ada kelas-kelas macam tu, cuba join. Cuba join sebanyak mungkin lah. Sebab nanti you akan perlukan benda-benda macam tu lah. Okay, and also yang saya tengok ramai yang student yang what you can do, macam ada conference yang besar-besar kan, you can volunteer untuk jadi AJK ke, untuk jadi macam runner ke apa kan. So bila you pergi tu, you tak payah bayar dah. At the same time, you can join conference, you can tengok macam mana doktor-doktor yang hebat buat case, dia ada klinik apa semua. You dapat masuk free lah, sebab cost dental bukan murah. Okay, macam I would say basic ortho, kelas ortho pun starting price 30,000 ke 90,000 punya harga. So benda-benda macam tu you kena cuba carilah yang mana yang okay. I can advise lah benda-benda tu. Sebab kadang-kadang apa yang you belajar dekat universiti ni, bila you kerja, dia macam different thing. Okay, sebab apa? Okay, mungkin dekat government, barang lain you pakai macam ni. Dekat luar tu mungkin ada lagi barang-barang yang canggih. Macam saya dulu, saya pun tak terfikir ada barang-barang canggih. Contoh okay, dekat klinik saya dah beli laser. Okay, kita boleh buat laser for crown lengthening, for whitening, untuk disinfect root canal. Okay, you buat root canal. Okay, biasanya kita pakai sodium perchloride kan. Okay, teknologi baru untuk lasting tu you can use laser untuk orang kata mati kuman lah. Benda-benda macam tu teknologi sangat-sangat banyak sekarang ni. And untuk crown and bridge, okay, kan kita kan ambil pakai pati apa semua. Okay, sekarang ni dengan teknologi terbaru, kita boleh pakai intraoral scan. Kita scan je gigi apa semua. Lepas tu kita tak payah ambil impression apa semua. Patient cepat pun cepat. It's very very accurate. Dan benda-benda lain lagi lah yang ni. Orang kata cabut gigi pakai alat baru, tak payah pakai couplant dah, macam-macam lah ada. So benda-benda tu bila you pergi conference, bila you pergi kelas tu, baru you nampak, oh yang aku belajar ni sikit je benda yang nanti akan kita hadap dekat yang klinik lah. So benda tu kalau boleh cuba ni lah. Lepas tu yang ketiga, nanti bila dah grad kan, menganggur kan, tak ada kerja apa semua, pergi attach dengan mana-mana klinik. Pergi attach dengan mana-mana klinik untuk belajar lah. Sebab kalau private ni lain sikit dia punya setting apa semua. So pergi belajar. Sebab usually macam saya, kalau ada student nak datang, nak attach dulu, saya happy je. Happy tu ni lah, untuk terima lah. Dia ada yang duduk nak jadi DSA ke apa ke. Tapi kalau macam DSA tu macam limited sikit lah, sebab DSA kan kita kena kerja kan. Kalau nak attach tu anytime je kita panggil lah untuk ni lah, datang klinik nak belajar apa semua lah. And then setakat tu lah kot. Untuk business tu, untuk further discussion, kalau nak jumpa saya datang je lah. Datang. IG saya CD Luqman, SIDI-LUQMAN, boleh follow. Lepas tu kalau nak message ke, nak PM apa ke, you can PM ni directly lah kalau nak tanya anything lah yang
yang tak tertanya malam ni kan. So that's all lah from me. Boleh proceed dengan Cik Safwan pula kot. Okay. Aku Nanti sekejap tu tu nombor aku. Sekejap saya boleh tak nanti saya tulis nombor saya sini, nanti any one of you nanti boleh contact saya lah. boleh Doktor. Okay, saya dah tulis dekat ruangan chat, nanti boleh contact saya lah. Nak tanya apa-apa benda lain pun boleh juga. Itu nombor personal saya lah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Sidi atas perkongsian dan nasihat terakhir sebentar tadi. Jadi kita beralih pula kepada kata-kata terakhir ataupun nasihat daripada Encik Safwan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey. Terima kasih saudari MC. So, saya ada short advice. Kat sini saya ada 5 yang saya betul-betul nak highlight kepada yang dentist, future yang dentist. So, yang pertama, untuk first year ataupun untuk final year, make sure kena ada decision untuk specialize dalam apa. Ortho ataupun OS ataupun endo, resto apa semua tu kena decide sekarang. Okay, tak ada macam mana ya. Boleh explore mana satu yang kita minat tapi jangan lama-lama. So kita kena define, kita kena buat decision, make sure kita ada satu clinical yang kita sangat pro. Sebab apa? Benda tu adalah kita punya portfolio. Contohnya apa-apa macam dia macam lebih kepada pakar lah. Okay, awak pro dalam mana? OS. Okay, semua orang akan refer kepada awak. Macam itulah, tak semestinya nak tunggu jadi ada pangkat atau darjat seorang spesialis lah. Tak perlu tunggu sampai situ sebab mungkin terlalu lama sampai situ. Jadi kita kena ada buat timeline kita. Okay, maksudnya lepas aku grad, aku bekerja dengan government. Okay, berapa tahun. Lepas situ kita dah plan nak masuk department mana. And then lepas tu ke mana. Okay. Jadi kita kena decide satu speciality kita. Kita nak ke arah mana. Okay, yang kedua, benda ni saya tengok dalam contoh dalam 1000 dentist, mungkin ada 1-2 dentist saja yang dia build dia punya portfolio ataupun resume untuk tunjuk apa dia punya skill yang dia mampu buat. Kat sini saya nak mention sebab kita memang dah zaman digital. So make sure resume sekarang dengan dulu dia berbeza tau. Dulu orang mindset macam dalam Microsoft Word letak nama, IC, tempat apa semua. So sekarang untuk specifically untuk dentist lah, make sure kalau buat treatment, kalau buat apa-apa je, make sure post dekat IG, Facebook apa semua. Sebab itu adalah kita punya resume pada masa sekarang. Pernah dengar tak? Pernah kenal tak Dr. Bobby? Bobby Dental. Pernah dengar tak? Siapa pernah follow? Angkat tangan. Tak kenal? Dia punya IG, macam saya tulis je. Korang mesti semua ada IG. Korang follow tak mana-mana doktor sendiri, bukan klinik tau. Doktor, personal doktor yang dia share pasal dental. Dia tak share lah pasal dia pergi cuti ke, berjoget TikTok apa semua, tak. Dia memang fokus kepada dia punya treatment. Okay, kalau tak buat, tolong buat mulai hari ini. Tak kisahlah kalau korang tak buat clinical lagi ke apa ke, kalau anything yang related to dental, buat post. Sebab apa?
sekarang ni saya sangat sedih juga. Ramai je doktor-doktor dentist yang datang, dia nak minta kerja. So, saya offer gaji let's say 5,000 atau 6,000 basic. Okay, dan saya tanya, apa dia punya skill? Dia kata okay, dia berceritalah, saya baru keluar government, tak dapat sambung kontrak, and then saya datang ke Star Dental ni untuk belajar benda baru. Dia ada hanya skill cabut, tampal, scaling memang basic, and then endo pun buat gigi depan je apa semua. So benda tu sangat basic, dan saya rasa kalau saya bagi 6,000 tu, it's not worth it to me as a businessman. Saya expect orang datang kepada klinik saya and then dia boleh buat banyak benda yang mana doktor saya yang satu lagi tak mampu nak buat. Okay, macam mana nak provekan benda tu? Saya hanya tengok, saya akan tanya, ada IG tak? Ada Facebook tak yang tunjuk awak punya hasil-hasil treatment? So banyak daripada berpuluh-puluh tu memang tak ada langsung. Yang tunjuk, yang showcase dia punya skill dalam IG atau Facebook. Alright, so mulai sekarang saya nak sarankan memang nasihat yang betul-betul nasihat. Make sure ada IG yang spesifik untuk korang punya kerja. Okay? Sebab nanti kau nak pergi mana-mana tak payah dah bawa kertas resume tu. Just pergi, boleh sembang apa semua. Okay, tunjuk di IG. Okay, ni hasil treatment saya. Saya boleh buat MOS, gigi apa tidur lah, apa buat auto lah, tu memang advance lah. Tapi tunjuk apa skill awak. Okay, tu yang kedua. Yang ketiga, benda ni nasihat sama je yang macam Dr. Sidi cakap, invest. Invest ni banyak bentuk. Dari segi knowledge, dari segi barang, apa semua. So, okay, saya nak bagi contoh saya punya wife lah, Dr. Izan. Okay, gaji dia, masa dia dah kerja dekat government, dia cakap government tu tak banyak barang ada. So, saya cakap, why not beli sendiri? Okay, so dia sanggup pakai duit gaji dia tu untuk beli barang-barang tu. Dan barang tu, benda tu free untuk bagi kepada patient. Walaupun kita rasa benda tu in loss, kita pakai duit kita spend, dan kita bagi free kepada patient. Tapi tak apa, kita anggap benda tu kita punya belajar. Okay, investment lah. And then masuk kepada private. First dia masuk di klinik kat Sentul, salah satu klinik kat Sentul. And then klinik tu memang kurang barang-barang ni. So masa tu dia suka buat endo, and then dia request saya dia nak beli endo motor. Okay, saya rasa saya cakap lah, saya tak nak bagi duit. So apa yang dia buat, dia simpan duit gaji-gaji dia semua. Endo motor tu dalam lebih kurang 4,000. So dia beli benda tu. And then dia suka benda tu. Okay, dan the biggest investment yang dia buat adalah dia beli loop. Kau pernah dengar tak? Dengar Loop paling mahal lah. Loop antara yang paling mahal lah. Brand dia Pentax. Pentax dia loop tu paling best sebab kalau dia ada sistem prism lah. Awak boleh tengok depan, just tengok depan, badan ergonomik, kepala tak payah tunduk, badan boleh tegak, dan awak boleh tengok direct pada patient. Tak payah nak tunduk. Okay. Dia punya cost dekat 12-13 ribu. So apa yang dia buat, daripada bulan pertama, dia minta dengan saya tak approve lagi untuk dia beli. Saya tak akan bagi duit saya lah. Apa yang dia buat, dia setiap bulan dia simpan sampai cukup 10,000, 11,000, 12,000, and then dia tunjuk saya akaun dia ada berapa, and then saya approvekan dia untuk beli Pentax tu. Saya pergi, hari tu juga dia order. Okay, tu dari segi barang. Dari segi knowledge, okay, itu maksudnya mungkin limitation jugalah untuk simpan tu, tapi make sure simpan duit untuk invest kepada diri sendiri. Okay, satu lagi, invest dari segi knowledge. Okay, kalau korang suka macam buat endo kan, kalau korang rasa nak pergi kelas tu ada 3-4 ribu, rasa mahal, mesti ada cara lain. Cuba fikir, mesti ada cara lain macam mana aku nak belajar buat endo tu secara percuma. Okay, cubalah cari klinik apa yang boleh provide benda tu
dan kita boleh attach dan kita dapat ilmu tu secara free. Okay, contohnya, korang pernah survey tak? Kalau kat klinik kat KL ni, siapa yang paling power? Buat endo. And then kalau dah tahu klinik mana yang buat tu, tolong contact apa semua, boleh tak saya nak buat attachment, tak dapat gaji pun tak apa. Make sure kita punya objektif, kita nak belajar. So benda tu give and take lah. Dia bagi peluang kita belajar kat situ. Tak payah nak kita demand-demand ada gaji ke tak ada. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, just grab the opportunity untuk learn everything about endo. Sebab awak nak pergi, apa macam mana? Awak nak dapatkan knowledge tu. Contoh nak pergi sambung belajar, susah, tak ada chance. So cuba fikir cara macam mana untuk belajar skill tu. Right, and then saya rasa tu saja kot. And then make sure decision nak specialize dalam bidang apa tu, itu paling penting. Seorang doktor bagi saya tak mampu nak buat semua treatment. Kalau dia dia nak buat semua treatment, saya jamin lah dia punya skill moderate je, dia tak power. Maksudnya macam okay, nak buat estetik, dia mungkin tak cantik sebab dia banyak benda dia nak fokus kan. So dia punya skill tu tak kau lah. Jadi fokus kepada satu benda. Tu yang saya punya advice lah. Tapi make sure benda-benda kecil-kecil pun buat juga lah. Tapi make sure satu benda tu kita fokus. Itu saja nasihat saya. Balik kepada Cik MC. Terima kasih atas perkongsian Encik Safwan sebentar tadi. Jadi sebagaimana kita boleh lihat, banyak perkongsian tips ataupun pengalaman-pengalaman cara yang dikongsikan oleh Dr. Sidi dan juga Encik Safwan yang bagi saya sangat-sangat bermanfaat untuk kita sebagai seorang pelajar pre-clinical atau clinical year. Kita melangkah keluar daripada universiti serta training team. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, kita akan terus kepada session kita yang terakhir. Ini yang sangat terakhir, iaitu session bergambar.